Cina, Indonesia dan Malaysia adalah sama tetapi berbeza. Kenapa begitu? Semestinya ramai yang memahami persamaan antara Cina, Indonesia dan Malaysia karena secara fizikalnya, warna kulit, bentuk muka dan mata, kedua-duanya mempunyai persamaan dengan bangsa kuning orang Cina karena nenek moyang mereka berasal dari tanah besar China. Namun, jika ditanya tentang perbezaan antara orang Cina, Indonesia dan Malaysia, sudah tentu tidak semua orang mampu menjawab soalan tersebut dengan tepat sekiranya ia tidak disokong dengan gambaran yang mencukupi tentang watak dan adat resam masyarakat Cina di kedua-dua negara ini. Berdasarkan pelbagai sumber maklumat yang saya perolehi, ternyata memang terdapat perbezaan antara Cina, Indonesia dan Malaysia, yaitu seperti berikut. 1. Kebanyakan orang Cina Malaysia masih menggunakan nama Cina asal mereka dan juga masih menggunakan bahasa Cina untuk komunikasi di kalangan masyarakat Cina Malaysia, kecuali orang Cina Kelantan yang telah diasimilasikan dalam masyarakat Melayu tempatan di mana orang Cina Kelantan sudah berbahasa Melayu, mempunyai budaya Melayu, tradisi dan juga menggunakan nama Melayu tempatan. Kebanyakan orang Cina Malaysia berbahasa Cina dan Inggris dan bercampur bahasa Inggris dan Melayu apabila berkomunikasi dengan orang Melayu. Sementara itu, orang Cina Indonesia telah sebati dengan tradisi budaya masyarakat tempatan tempat mereka tinggal. Orang Tionghoa Indonesia pandai berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional, malah mereka pandai bertutur dalam bahasa daerah asal dan tempat tinggalnya, seperti bahasa Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Bali dan tentunya Melayu Riau. Orang Cina Indonesia sangat jarang pandai berbahasa Cina dan jika ada yang boleh berbahasa Cina, biasanya mereka dari generasi yang lebih tua dan itu pun belum tentu mereka boleh menulis kanji Cina. Ia sangat baik dalam asimilasi sehingga orang Cina Indonesia juga menggunakan nama tempatan. 2. Cina Malaysia pergi ke sekolah khas untuk Cina dengan kurikulum pendidikan khas, manakala Cina Indonesia telah diintegrasikan ke sekolah awam dengan kurikulum pendidikan kebangsaan daripada kerajaan Indonesia. 3. Orang Cina Malaysia mungkin kelihatan kurang total dari segi nasionalisme karena mereka nampaknya cenderung eksklusif dengan masyarakat Cina mereka dan kelihatan bangga dengan kecinaan mereka dan kurang integrasi, manakala Cina Indonesia kelihatan lebih total dalam semangat nasionalisme mereka karena orang Cina Indonesia sudah lama berasimilasi dengan masyarakat setempat. Ratusan bahkan ribuan tahun sehinggakan apabila Indonesia merdeka mereka cepat bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia karena orang Cina Indonesia turut berjuang dalam gerakan mencapai kemerdekaan Indonesia. Ini berbeza dengan orang Cina Malaysia, yang walaupun menentang penjajah British, mereka mahu menubuhkan negara komunis. Justeru perjuangan mereka gagal karena fahaman komunis yang anti Tuhan sudah tentu bertentangan dengan majoriti rakyat Malaysia yang beragama Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah. 4. Cina Malaysia terlibat dalam aktiviti politik praktikal dengan menubuhkan parti-parti khas untuk menampung kepentingan politik masyarakat Cina Malaysia yang jumlahnya agak ketara, yaitu sekitar 22% daripada jumlah penduduk 32 juta rakyat Malaysia, manakala jumlah warga Cina Indonesia hanya sebilangan kecil yaitu sekitar 5% daripada 270 juta penduduk Indonesia, sehingga orang Cina Indonesia lebih suka bercampur dengan kegiatan parti politik orang asli yang ada. 5. Berkenaan agama, daripada maklumat yang saya dapat, kebanyakan Cina Malaysia beragama Kristian, manakala Cina Indonesia ramai Buddha dan Konfusian.